mula lagi. Kan? Okey, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kaifahalukum? Hari ini kami nak baca surah Al-Kafirun. Surah ni walaupun kita selalu baca dalam solat sunat kan, selalu kalau kita baca buku rujukan solat dalam solat sunat tu biasanya surah Al-Kafirun antara surah yang digalakkan bacalah. Jadi kita, hari ni ibu dengan Nazhan akan baca surah Al-Kafirun. Tujuan kita baca ni supaya kita nak semak dia punya bacaan tajwid sekali. Okey, Nazhan boleh? Mula Nazhan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Okey, cukup ya. Kuliah tu ya tu 4 harakat, panjang sikit. Lagi sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Terus La a'budu ma ta'budun. okey. Wala antum a'biduna ma a'bud. Okey. Wala ana a'bidum ma abadtum. Okey, cuma cop. Okey, cuma yang wala ana abidum ma tu dia dengung dulu akan sekali. Wala ana a'bidum ma abadtum. Okey, terus Wala antum a'biduna ma a'bud. okey. Lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Dekat surah ni yang bila dia kata wala antum, dia biasa kalau kita dengar orang bahasa Arab dia sebut wala antum tu maksudnya kan awak semua kan. Antum, tapi kalau kita ngaji kita tak boleh sebut antum macam tu. Kita kena sebutkan hukumnya, ikut hukum tajwidnya, iaitu nun mati bertemu dengan ta. Hukumnya adalah apa, Nazan? Ifa hakiki. Jadi bacaan dia kena dengung, ada dengung. Dia bacaan dia nunnya tu sama-sama sikit. Wala antum abiduna ma a'budu. Tu satu lagi. Selalunya anak-anak yang saya perhatikanlah, anak saya lah, yang ayat kedua, la a'budu ma ta'budun. Ain ni kadang-kadang dia tukar jadi hamzah belau, la sedangkan dia ain, jadi bacaan dia kenalah bunyikan ain tu dekat dalam ni. La a'budu ma ta'budun. Lagi apa lagi? Okey, selepas tu bacaan wala ana abidum ma. Tapi bertemu mim dengung kan. Hukum dia idgham. Lagi apa lagi? Yang ada lain wala, macam wala tu ada ombak tu. Ombak rindu orang panggil, dia 4 harakat. Okey, dari segi maknanya kita baca terjemahan dia. Okey, jom kita baca makna bagi surah ni. Nazar tengok dan dengar betul ya. Dengar tak? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Katakanlah wahai Muhammad, hai orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak mahu menyembah Allah yang aku sembah, dan aku tidak akan beribadat seperti kamu beribadat, dan kamu pula tidak mahu beribadat seperti aku beribadat. Bagi kamu agama kamu, dan bagiku agamaku. Okey, itulah maksud bagi surah dengan ni. Rasanya dah ramai orang tahu kan kisah di sebalik surah Al-Kafirun ni. Tapi saya nak baca kat sini daripada tafsir Ibn Katsir ni. Dan kita boleh bayangkan apa yang berlaku. Kisahnya sebenarnya pada masa sebelum ayat ini diturunkan, kaum kafir Quraisy, dan masa tu tak puas hati dengan
penyebaran Islam oleh Nabi Muhammad SAW. Maka dia punya pemuka dia datang dan bertemu dengan buat offer pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Dia cakap macam ni, dia kata dia mengajak macam ni, mereka kaum kafir Quraisy ini mengajak Rasulullah SAW untuk menyembah berhala selama 1 tahun, dan mereka pula kononnya akan menyembah Rabb atau Tuhan kita selama 1 tahun juga. Kemudian dengan offer ni Allah pun turunkan firman ni, firman surah Al-Kafirun, dan Allah suruh Nabi Muhammad SAW sampaikan ni pada kaum kafir tu macam ini, firman Allah SWT yang mengatakan, Allah berfirman, la a'budu ma ta'budun. Suruh jawab pada kaum kafir Quraisy itu macam ni, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, iaitu apa dia? Yakni patung dan tandingan. Wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu juga bukan penyembah ilah yang aku sembah, iaitu Allah yang Esa, tiada sekutu baginya. Okey, selanjutnya Allah SWT berfirman, wala ana abidum ma abattum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Maksudnya, dan aku tidak akan pernah menyembah sembahan kalian. Artinya, aku tidak akan menempuh jalan kalian dan tidak juga mengikutinya, tetapi aku akan senantiasa beribadah kepada Allah dengan cara yang Dia, iaitu Allah sukai dan redai. Oleh kerana itu Allah berfirman lagi, wala antum abiduna ma a'bud. Dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah ilah yang aku sembah. Maksudnya, kalian tidak akan mengikuti perintah-perintah Allah dan syariatnya dalam menyembahnya, tetapi kalian telah memilih sesuatu dari diri kalian sendiri. Dengan demikian, Rasulullah SAW terlepas dari mereka dalam segala aktiviti mereka, kerana sesungguhnya setiap orang yang beribadah sudah pasti memiliki sembahan dan ia menyembahnya. Dan Rasulullah SAW serta para pengikutnya senantiasa beribadah kepada Allah atas apa yang Dia syariatkan. Oleh kerana itu, kalimat Islam iaitu syahadah berbunyi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Artinya, tak ada sembahan kecuali Allah semata, dan tidak ada jalan yang bisa mengantarnya kepadanya kecuali apa yang dibawa oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan orang-orang musyrik menyembah selain Allah dengan ibadah yang tidak diizinkan olehnya. Oleh kerana itu, Rasulullah SAW berkata kepada mereka, lakum dinukum waliyadin. Untukmulah agamamu dan untukkulah agamaku. Kandungan ayat ini seperti firman Allah dalam surah Yunus yang bermaksud, jika mereka mendustakanmu, maka katakanlah, bagiku pekerjaanku dan bagimu pekerjaanmu. Kamu berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan, dan aku berlepas diri terhadap apa yang aku kerjakan. Surah Yunus ayat 41. So itulah dia. Di kisah di sebalik turunnya surah Al-Kafirun ni, sebab offer yang mengarut-ngarut oleh kaum Quraisy. So itulah, harap penonton semua dapat pengajaran daripada dalam surah ni Al-Kafirun ni. Bila kita baca surah ni, kita kena macam tegas sikit, macam kena serius sikit. Ada ke offer yang bukan mengarut macam tu kan? Bila kita sembah Allah SWT tu mesti penuh dengan keikhlasan. Sebab itulah dia mana boleh tukar setahun, suka-suka dia orang je offer kan. Itulah nampak ketidakikhlasan kaum kafirun ni berbanding dengan kita sebagai penganut agama Islam. Jadi itulah, moga mendapat manfaat daripada video ni, daripada surah ni. Sekian saja untuk surah kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ila liqa. Acing, ulai liqa. Panaslah sini. Ila liqa.